Singgang ikan pure Kelantan. Kat sini Mokti akan share dengan anda. Tak sah kalau ikan singgang ni kalau tak lawan dengan budu. Okey. Kat sini juga Mokti akan tunjuk bagaimana Mokti buat ikan singgang ni dan sediakan ikan singgang ni lawan dengan apa yang sesuai makan. Okey. Sebut saja ikan singgang mesti terbayang dengan budu dan ikan tawar. Kalau ada dua tu dan ulam-ulaman, sedikit ulam-ulaman, pasti sedap sangat. Hai semua, Assalamualaikum. Mokti kat pasar raya ni nak cari barang dapur sikit, nak masak singgang ikan tongkol. Sedapnya. Nanti di resipi kali ni Mokti akan kongsi dengan anda cara buat ikan singgang yang pure daripada Kelantan. Okey, Mokti akan tunjuk. Okey. Sedap tau ikan singgang ni. Makan dia pun macam segar sangat. Tambah-tambah dilawan dengan budu, petai. Memang jadilah. Pertama sekali nampak makanan sunnah ni. Belilah. Mokti beli aprikot, kurma, kismis, badam dan gajus. Untuk apa? Sampingan kan. Makanan sunnah ni perlu ada tahu kat rumah kita. Okey. Dan perlu amal lah. Ini antara Mokti amalkan lah, selalu beli kalau selalu datang kat sini. Ni apa ni tahu tak? Ini aprikot. Aprikot ni bagus untuk kecutkan rahim. Kalau ada penyakit dalaman wanita tu bagus sangat. Okey. Ni apa ni? Ni Mokti cari buah-buahan oren dan mangga tau. Oren ni pun sedap kan? Vitamin C tu. Kan? Sedap. Okey. Nampak cili besar merah, teringat nak buat apa? Sos nasi ayam. InsyaAllah Mokti akan buat nasi ayam nanti di resipi yang akan datang lah. Nampak. Segar betul kan cili dia. Berilah sikit buat stok. Bila rajin datang bolehlah buat kan. Itulah. Nak kena ada tomato kan kalau nasi ayam. Tapi ada lagi yang lebih safe tau. Nampak harga kat sini. Tomato dia pun memang segar-segar. Nampak Mokti pegang tu. Memang segar lah. Harga dia tu nampak. Tapi ada lagi yang lebih safe lah. Ni lah. Okey, dah siap packing lagi ni. Mana lebih safe? Yang tadi dengan ni. Ni RM2 lebih je. Okey. Lepas tu kacang panjang. Tengok kacang panjang pula. Buat ulam pun sedap kan? Cicah dengan budu. Itulah. Semuanya terbayang budu. Itulah. Dah jumpa pun. Ni apa? Salad. Untuk sediakan nasi ayam. Untuk ulam dengan nasi ayam kan? Okey. Okey, beli je buat stok dulu. Buat tu nanti tidak rajin buat dah. Okey. Ni susu. Jumpa pula susu HL. Susu kegemaran Mokti dan keluarga ni. Inilah Mokti selalu amalkan susu HL ni. Sedap. Okey, bolehlah ambil lah kan? Ni yogurt. Ada promosi lah pula ni. Offer lah pula. Itulah. Tujuan sebenar nak masak singgang ikan ni. Inilah. Nampak tak? Ni ikan dah jumpa. Ikan tongkol yang Mokti cari ni. Nampak? Segar sangat ikannya kan? Okey, Mokti ambil seko. Sebab di video ni Mokti nak share dengan anda cara masak ikan singgang Kelantan. Yang pure punya ikan singgang masak Kelantan ni. Okey. Inilah dia ikan yang Mokti beli dekat pasar tadi. Nampak segar kan? Okey. Lepas tu Mokti siang dah ikannya tu. Macam biasalah. Ikan ni pun nampak memang segar dan apa? Besarlah sikit. Puas hati beli ikan tongkol macam ni. Kalau nak untuk buat singgang ikan, pastikan ikan tongkol tu betul-betul segar, baru sedap. Rasa manis-manis ikan dia tu memang segar lah. Itulah tips nak pilih ikan tongkol, nak buat ikan singgang. Nampak ni ada telur. Siap ada telur lagi. Besar ikannya kan. Itulah Mokti potong kecil-kecil. Mokti tak buat satu ekor terus lah. Maknanya sebab besar ikan ni kan. Maknanya separuh tu Mokti simpan lah. Buat stok. Dan Mokti cuma buat kepala dia, badan dia sikit, ekor untuk singgang ikan ni. Okey. Okey, dah potong. Mokti bersihkan lah. Okey, ini je. Mokti ambil macam badan dia, 2 ketul. Lepas tu kepala dia, ekor, sikit ekor. Okey, bolehlah untuk buat singgang.
singgang Kelantan. Baik, sediakan bahan-bahannya. Beberapa ketul ikan tongkol, bendi, 7 ulas bawang putih, 2 inci lengkuas, 5 keping asam keping, 7 biji cili padi, sedikit gula Melaka dan sedikit pudu. Baik, inilah di antara bahan-bahan yang Mak gunakan. Mesti ada lengkuas dan bawang putih. Itu adalah penyedapnya. Ni kalau tak taruh bawang besar pun tak apa. Ada setengah orang suka taruh bawang besar dan Mak tak perlu. Mak tak suka. Jadi Mak guna bawang putih sahaja. Dan untuk asam keping, nak kena lebihkan asam keping ya, bau sedap masam-masam. Ni Mak dah ketul gula Melaka, tapi tak ambil semualah, sikit je satu ketul. Okey. Lepas tu sediakan bendi. Bendi pun boleh guna separuh ke, nak banyak macam mana tu pulang. Okey, bendi taruh dalam singgang ikan tu memang sedap lah. Okey, nak tahu bendi tu lembut ke tak, patahkan tepi tu ataupun tengok bahagian tempat tangkai dia tu. Itu adalah satu tip macam mana nak memilih bendi yang tak keras lah maksudnya. Okey. Ini bendi yang Mak beli tadilah. Okey. Okey, untuk bahan-bahannya Mak tumbuk. Perlu tumbuk ya, jangan blend tumbuk. Okey, tumbuk bawang putih tu jangan terlalu hancur. Biar kasar-kasar macam tu je. Okey. Bau sedap. Ini resipi turun-temurun ni. Okey. Okey, dah ketuk. Dah ketuk bawang putih tu. Okey, lengkuas. Lengkuas kalau nak potong pun boleh. Kalau nak tumbuk pun boleh. Mak tumbuk je. Okey. Okey, 2 inci lengkuas tadi. Lebih kurang macam ni ya. Okey. Lepas tu ambil. Okey, inilah Mak campurkan semua tadi bahan-bahan ke dalam ni. Okey, macam cili, bawang putih, lengkuas, campur terus dalam air ikan tadi dan masukkan sedikit air. Air tu untuk agak-agaklah untuk tenggelamkan ikan tu je. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit lah. Okey, lepas tu Mak masukkan sedikit gula Melaka. Okey. Okey, gula Melaka dan asam keping. Asam keping, lepas tu budu lah. Yang penting ada budu. Okey. Baru pure kita punya singgang ikan Kelantan ni tahu. Okey, dia memang masukkan sedikit budu, dia jangan banyak sangatlah. Okey, masukkan sedikit budu. Dan budu ni dah masin tahu. Kalau macam nak selera anda suka masin, boleh masukkan sedikit garam lagi. Dan kalau tak perlulah sebab budu tu dah masin. Okey, kacau sehingga dia mendidih ya. Ni campak-campak je sebenarnya singgang ni, senang. Lepas tu masuklah perasa sikit. Sedikit Ajinomoto. Kepada yang tak suka Ajinomoto tu tak payah masuk. Okey. Okey, lepas tu kacau sehingga mendidih. Buat singgang ni macam-macam cara sebenarnya. Ada orang suka taruh serai kan. Okey, ini Mak bagi resipi yang Mak selalu buat lah, yang ringkas. Okey, lepas tu dah mendidih tu boleh masukkan bendi. Okey. Singgang ikan ni sesuai selera lah kan. Apa nak masuk. Okey. Tapi inilah ramuan dan bahan yang Mak buat singgang ikan. Okey, kalau ada serai, kunyit, ada juga orang suka taruh kunyit kan. Okey, terpulang pada selera masing-masing. Okey. Wah, nampaknya memang dah ikan singgang kita tu memang dah betul-betul masak tu, dah boleh angkat lah. Bendi tu kita letak last sebab tak nak dia terlalu terlalu empuk lah. Sebab sayur-sayuran ni kalau terlalu empuk memang tak bagus kan. Okey, dah hilang dah khasiat dia. Okey. Nampak. Okey, masa ni dah boleh tutup tau. Okey, renikkan sekejap, lepas tu dah boleh tutup. Lepas tu apa lagi, hidangkan lah. Inilah dia ikan singgang
pure Kelantan. Baik Mak Teh. Macam inilah cara masaknya. Okey, anda boleh cuba kalau nak tahu sedap ke tak sedap. Dan pastikan anda lawan dengan budu. Kalau tak ada budu macam gitu pun sedap sebenarnya. Okey. Dan kalau macam tak suka untuk letak macam budu ataupun gula Melaka, cukup setakat itu je bahannya. Tak perlu taruh apa-apa. Singgah ikan ni sebenarnya senang dan mudah dan sedap. Dan yang penting menu yang sehat. Untuk diet boleh amalkan menu singgah ikan ni. Memang sedap dan berkhasiat lah sebab dia tak ada menggunakan minyak kan. Itulah. Okey, anda boleh cuba tau. Memang sedap dan memang terbaik rasa dia. Baik, kepada anda yang baru menonton channel Mak Teh ni, Mak Teh ucapkan selamat datang ke channel Mak Teh. Mak Teh channel. Dan terima kasih kerana selalu support Mak Teh. Okey. Kepada yang selalu support Mak Teh tu, Mak Teh ucapkan jutaan terima kasih. Okey. Tak ternilai jasa anda. Dan insya-Allah Mak Teh akan sajikan dengan resipi-resipi yang menarik untuk anda tahu. Okey. Terima kasih sangat Mak Teh ucapkan. Okey. Sebut saja ikan singgah ni mesti kena ada budu. Inilah dia budu. Okey. Cara nak sediakan budu. Okey. Ni budu lah. Okey, Mak Teh akan tunjukkan juga kat sini. Sebelum ni, di video sebelum ni Mak Teh akan Mak Teh ada tunjuk lah cara nak makan budu. Tapi dalam video ni Mak Teh tunjuk juga. Sebab ikan singgah ni memang sesuai lawan dengan budu. Jadi dalam satu video ni anda dah boleh anda dah boleh tengok macam mana nak sediakan ikan singgah dan budu. Okey, budu. Okey, ni nak bagi tips cara potong limau nipis supaya banyakkan air dia. Okey, limau nipis tu nak kena tekan dan pusar-pusarkan dia, bulat-bulatkan dia supaya air dalamnya tu lebih banyak lah. Itu tipsnya. Okey. Cara nak memilih limau nipis ni, cuba tekan. Kalau dia rasa lembut sikit, itu banyak air. Kalau dia keras, memang dia tak ada air, kurang air. Itu tipsnya. Dan tips untuk potong limau nipis, jangan potong macam gitu ya. Tak boleh melintang macam ni. Okey, jangan potong macam ni. Okey. Nak kena tengok, nak kena potong macam tu. Macam tu baru betul potong. Cara dah potong limau nipis. Nampak? Cara macam ni dapat banyakkan air limau nipis tu. Okey. Baik, Mak Teh masukkan dalam dalam mangkuk ni. Okey. Itulah tips untuk potong limau nipis. Dan bolehlah sediakan budu, masukkan cili ataupun durian kalau ada lah. Okey. Okey. Budu, selain budu boleh sediakan juga dengan ikan tawar bakar. Okey, macam inilah ikan tawar bakar. Boleh sediakan dengan budu tu. Mesti ada macam ni. Baru sedap makan nasi putih ikan singgang ataupun sayur lemak pun sedap. Okey, ni ikan singgang. Baru sedap tau. Penyeklah budu tu. Limau nipis tu perah lah. Memang sedap tau. Di video sebelum ni pun Mak Teh dah sediakan. Tapi tak apalah kan. Tahu anda nak tengok satu video ni, dah boleh dapat dah. Okey. Kepada anda yang baru nak mencuba resipi Mak Teh ni bersama budu ni, ikan singgah bersama budu ni, silakan tahu. Cuba dulu. Kepada anda yang cakap tak suka budu tu, jangan cakap. Jangan cakap lagi sebab anda tak cuba lagi. Cuba dulu, baru anda boleh cakap. Sedap ke tak sedap. Okey. Tapi kalau memang betul anda tak suka budu, tak bolehlah Mak Teh nak cakap apa kan. Sesuai selera lah. Sebab selera kita semua tak sama. Betul tak? Okey. Dan lawan juga dengan durian. Kadang-kadang orang cakap pelik kan. Budu pun makan dengan durian. Memanglah. Tak cuba, tak tahu, tak rasa, memanglah boleh cakap macam tu. Kalau dah rasa nak berkali-kali rasanya kan. Itulah. Macam itulah cara sediakan budu. Gaul-gaul je macam tu. Lepas tu gaul lah dengan nasi panas. Nasi hangat-hangat lah. Bukan panas sangat lah. Hangat. Panas kan melecup pula. Betul tak? Lepas tu ikan tawar bakar ni. Lawan dengan ikan tawar bakar ni.
Memang sedap lah. Ada ikan singgan, ada budu, ada ikan tawar bakar, ada lagi petai ataupun bendi lah. Ulam-ulaman memang menjadilah. Memang sedap. Terbaik rasanya. Dan ada pula petai. Nampak ni petai. Ada pula budu, memang jadilah. Ini Mokti sarankan, bagi saranan. Sarankan cara nak makan. Biasa orang-orang Kelantan makan macam ginilah. Okay. Ini antara menu yang memang kesukaan orang-orang Kelantan lah. Termasuklah Mokti. Kan? Inilah singgan ikan yang dah siap Mokti sediakan tadi. Okey, anda patut cuba ya. Okey. Moga perkongsian Mokti kali ini bermanfaat untuk anda semua. Okey. Anda boleh ikut step by step apa yang Mokti sarankan dalam video ni. Okey. Jangan derhaka resepi. Okey. Okey, Mokti rasa setakat ini dulu untuk perkongsian Mokti untuk kali ini. InsyaAllah di video yang akan datang Mokti akan kongsikan dengan resepi-resepi yang lebih menarik lagi. Jangan lupa follow Mokti selalu. Dan terima kasih. Okey, sayang anda semua. Bye. Assalamualaikum.